بحمده سبحان الله العظيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام تسبنا والمسلمين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، أما بعد. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, wa ba'd. Ikhwatal iman, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya muliakan, alhamdulillah, kita akan lanjutkan perbincangan suratul Anfal. InsyaAllah kita baca dulu ayat 5 hingga ayat 8. Ya tuan-tuan, hingga 5 hingga 8, 4 ayat pada pagi ini akan kita baca dan kita cuba fahami apa yang tersurat dan tersirat yang boleh kita sama-sama pelajari daripada ayat-ayat yang mulia ini tuan-tuan, ya. Ayat 5 kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqq بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita perhatikan terlebih dahulu terjemahan ayat secara umum. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi berperang dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebahagian daripada orang beriman tidak menyukainya.
mereka membantahmu ya Muhammad SAW tentang kebenaran sesudah nyata bahawa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Tuan ayat 7. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Padahal Allah mengkehendaki untuk menetapkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang kafir seluruhnya. Nanti tuan kita tengok Syekh Wahbah dia bagi dua lah. Ada geng Al-Ir, ada geng An-Nafir. Ada geng kafilah dagangan, ada geng yang bawa senjata daripada musuh tuan-tuan. Ada dua kumpulan ni lah. Ayat 7. Ayat 8, agar Allah menetapkan yang hak, yakni Islam, dan membatalkan yang batil, yakni syirik. Walaupun ada orang yang berdosa, kaum musyrikin itu tidak menyukainya, membencinya. Okey tuan-tuan, insya-Allah kita perhatikan, kita tengok tuan-tuan apakah kupasan tafsiran yang boleh kita pelajari daripada ayat-ayat yang mulia ini. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita berada pada sesi yang kedua. Okey, dan memang 4 ayat ini dia lebih membahaskan, menghuraikan tentang peperangan Badar. Latar belakang peperangan Badar. Tapi sebelum itu kita boleh lihat sebab turun ayat yang kelima ini. Okey, sebab turun ayat kelima, muka surat 240 240. Menurut riwayat Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, tuan-tuan, ya, katanya qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi berkata kepada kami ketika kami berada di Madinah. Ya. Tuan-tuan ni memanglah peristiwa ni kalau tuan-tuan kena ingat susunan dia, perang pertama ni tahun 2 Hijrah. Perang Uhud tahun 3. Perang Khandak tahun ke-5. Jadi ni yang sulung dia ni. Ini belum ada pengalaman lagi ni nak perang tuan-tuan. Perintah jihad inilah perintah yang pertama dalam perang Badar. Maka ketika di Madinah, tuan sekalian, mereka dapat berita rombongan dagang yang diketuai oleh Abu Sufyan telah sampai ke Madinah, on the way. Tuan-tuan, daripada Syam, daripada Damsyik, Syria, on the way nak ke Madinah. Maka ya, Nabi tanya, macam mana pandangan kalian dengan rombongan ni, dengan geng Abu Sufyan, orang kafir ni? Ya, mungkinkah kalau kita pergi ambil barang-barang tu? Sebab sebahagian harta orang Mekah yang berhijrah ke Madinah yang kita panggil muhajirin telah dirampas oleh orang kafir. Maka mungkin ini sebagai ganti harta sahabat-sahabat Nabi yang diambil secara zalim. Tuan-tuan. Maka Nabi kata, macam mana? Ini rombongan Abu Sufyan dah sampai, dah on the way ke Madinah ni. Apakah kita akan mengambil ghanimah? Ya, maka para sahabat kata, ikut riwayat Sayyidina Abu Ayyub di sini, mereka pun berjalan selama lebih kurang 2 hari, tuan-tuan. Ya, dan mereka berkata, Rasulullah, plan dah bertukar ni, tuan-tuan, kita akan detailkan sebentar lagi. Plan dah bertukar sebab tengok-tengok ada satu tim lain yang muncul, tuan-tuan, daripada Mekah pula, tadi daripada Syam. Ni daripada Mekah pula, geng Abu Jahal datang pula, diketuai sendiri oleh Abu Jahal, tuan-tuan. Ya, yang datang dengan senjata. Tadi dengan rombongan dagangan tak ada apa-apalah. Kan datang bawa barang je lah. Maka kata sahabat di Madinah ni, tuan, Rasulullah, kami keluar tadi ni ingatkan nak ambil barang je. Jadikan ini sebagai harta kami. Tapi rupanya tentera lain pula yang ada. Tuan-tuan, antara sahabat yang bersuara ketika itu, tuan, Sayyidina Miqdad bin Amru, maka dia kata, jangan jadi macam orang Bani Israel. Kalian, wahai sahabat Nabi, jangan jadi macam kaum Nabi Musa. Kita kaum Nabi Muhammad SAW. Ya, kaum Nabi Musa dulu, dia hantar, dia biar Nabi Musa je perang seorang-seorang. Tapi kita kaum Nabi Muhammad SAW, kita akan turut berjuang bersama Nabi SAW. Tuan-tuan, maka turunlah ayat ini, tuan-tuan. Maknanya ada sekelompok, segelintir sahabat Nabi yang tidak bersetuju untuk berperang, untuk berjuang kerana mereka tidak ada persediaan, tuan-tuan. Ini turun ayat 5, tuan-tuan. Okey, baik. Al-munasabah. Kata Syekhuna, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, jelas, kata Syekh Wahbah, hubung kait antara ayat-ayat ini dengan ayat yang sebelumnya.
Tangan mana hubung kait tuan-tuan? Huruf kaf. Kama. Kaf itu ada tu tashbih. Tuan-tuan ayat pagi ni memang penuh dengan tashbih. Penuh dengan balaghah. Ka'annama yusaquna ilal maut, itu namanya tashbih tamthili. An yuhiqqal haqqa, itu tuan-tuan namanya jinas. Tuan-tuan, dhatu syaukah, itu namanya isti'arah. Kemudian ayat wa yaqta'a dabiral kafirin, tuan-tuan, itu kinayah. 4 ayat kita baca tuan-tuan, padat dengan ilmu balaghah. Maka ini sebagai satu gambaran sedikit tuan-tuan bahawa nak tafsir Quran, nak faham hukum, tuan-tuan, nak keluarkan fatwa, mesti ada kemampuan dari sudut bahasa Arab, bukan bahasa Inggeris, bahasa Arab tuan-tuan, usul fiqh, dan dari sudut lughah dengan cabang-cabang dia, termasuk ilmu balaghah, yakni bayan, ma'ani, badi'. Itulah Quran. Daripada situlah baru boleh faham. Nak tafsir baru faham nak keluar hukum. Jadi kita kalau bahasa Arab kita setengah-setengah masak, baru belajar kaifahaluka, ana anta anta ana, ana anta 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 ana, semua terlupa tuan-tuan, itu tak adalah dapat tafsir dah. Itu belumlah sampai maksud dah faham Quran. Ya, belum tuan-tuan. Ya, jadi maknanya nak faham Arab tuan-tuan, munasabah ayat ni Syekh Wabah mulakan dengan tashbih tadi tu. Kama akhrajaka. Tuan-tuan nak faham hubungan antara satu ayat dengan ayat pun dia main ilmu balaghah. Dia mengaitkan tuan-tuan ilmu bahasa Arab yang cukup halus dan mendalam, cukup seni dan cukup mulia tuan-tuan bahasa Arab ni. Maka Allah kata Allah umpamakan sesuatu tentang tuan-tuan keluar apa yang orang sebagian sahabat yang tak berapa berkenan nak perang ni, sebagian sahabat rasa macam susah nak berjihad ni tuan. Maka kata Syekh Wahbah, antara kaitan yang paling kuat tuan-tuan, hubung kait yang paling bagus, iaitu sahabat ini diumpamakan tak berkenan untuk keluar tuan-tuan, ketika mana mereka juga tidak berkenan dengan kaedah pengagihan harta rampasan perang ni, Anfal ini. Kan kita baca semalam kan ada orang muda tak berapa berkenan, tak setuju kan. Sa'ad pun dia nakkan pedang tu. Ada beberapa perasaan yang kurang senang dengan kaedah Anfal, cara mengagihkan harta rampasan perang tersebut. Maka tuan, begitu jugalah ada yang kurang senang ketika mereka terpaksa berdepan dengan musuh yang lengkap bersenjata dalam perang Badar. Itu masuk tashbih di situ, perumpamaan di situ tuan-tuan. Ya. Maka mereka segelintir, bukan semua, ada seorang dua yang kurang setuju dengan kaedah pengagihan harta rampasan perang tuan-tuan. Begitu juga mereka kurang setuju dalam kes ini, kes terpaksa berdepan dengan musuh kafir Quraisy yang begitu bersedia, begitu lengkap bersenjata untuk mereka berdepan dengan kumpulan tersebut, sedangkan tentera Islam belum ada apa-apa persediaan yang mantap tuan-tuan, dan kita akan lihat sebentar lagi hubung kait dia tuan-tuan. Maka ini satu poin tuan-tuan, ini satu poin yang membezakan, yang menghubungkan antara bagaimana maksud mereka kurang setuju, mereka rasa tak berapa seronok, karihun, lakarihun, makruh, karih, benci, tak suka tuan-tuan. Ini dia poin dia. Ya, poin dia macam semalam kita kaitkan tuan-tuan, dalam ada tu tashbih di sini, kaf. Semalam mereka ada yang tak berapa setuju dengan cara pengagihan harta ghanimah, Anfal, maka ada juga yang tak setuju sebenarnya untuk turun ke medan Badar. Okey, baik. Ada pandangan yang kedua tuan-tuan yang mengatakan bahawa Anfal itu merupakan keputusan Nabi SAW yang telah diberikan mandat oleh Allah Ta'ala. Maknanya, teruskan sahaja. Imdi li amrik, teruskan sahaja untuk mengagihkan harta rampasan perang itu, dan kamu berhak membagi-bahagikan kepada orang yang kamu fikir layak, yang sesuai menerima habuan tersebut, walaupun ada seorang dua yang mungkin merajuk, mungkin tak bersetuju. Begitu tuan-tuan. Ini hubung kait tuan-tuan ayat ini dengan ayat yang semalam. Kama akhrajaka juga tuan-tuan berkait dengan ayat lahum darajat. Maknanya Allah menjanjikan bagi orang beriman tuan-tuan, yang kita dah bahas malam 5 sifat kan, dan 3 ciri kan tuan-tuan kan. Maka disebutkan Allah janjikan balasan kemuliaan tuan-tuan, rizqun karim, rezeki yang mulia kepada orang beriman tuan-tuan. Maka itu perkara yang hak
pasti dan pasti orang beriman akan diberikan balasan ganjaran yang mulia di sisi Allah pada hari akhirat nanti. Maka begitu juga di dunia ni kena berjuang dulu. Kamu dikeluarkan oleh Allah, kamu keluar daripada rumah untuk berjihad, maka jihad itu benda yang hak untuk kamu menewaskan musuh, maka itu kerja dunia, itu juga hak. Jihad ini satu benda yang benar, maka balasan kebenaran nanti ialah hubung kaitnya di akhirat nanti kamu akan dapat darajat, tingkatan, kemuliaan, maqam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala hasil usaha kamu, jihad kamu di dunia ini. Kedua-duanya hak. Janji Allah tu benar dan jihad itu juga benda yang benar, tuan-tuan. Okey, baik. Maka Syekhuna sebelum mentafsirkan ayat ini memberikan kita sedikit gambaran tentang perang Badar. Tuan ingat tuan, nama surah ni saya ingat antara ulama menamakan surah Badar. Sebab fokusnya banyak. Tuan-tuan juga selain daripada ayat 1 sedikit mengkisahkan tentang Anfal, dan nanti kita akan jumpa awal juzuk 10 juga ada cerita pasal pengagihan khumus 1/5. Tetapi tuan-tuan, apa yang dibahaskan di sini iaitu tuan-tuan, iaitu perang Badar. Jom kita tengok tuan-tuan. Sepintas lalu apa yang boleh kita pelajari daripada peperangan yang cukup hebat ini, yang sebenarnya dipanggil sebagai tuan-tuan Yaumal Furqan. Tuan-tuan, Furqan ini pembeza antara hak dan batil. Al-Faruq Umar, Sayyidina Umar diberi gelaran Al-Faruq kerana dia boleh membezakan yang hak dan yang batil. Tuan-tuan, dipanggil Yaumal Taqal Jam'an, hari dua kelompok tentera yang bertembung. Tuan-tuan, untuk mengangkat yang hak, dan orang kafir nak mengangkat kebatilan mereka, kesyirikan mereka. Tuan-tuan, dipanggil tuan-tuan hari Badar ni sebagai fawasil, yang memisahkan tuan-tuan, pemisah antara hak dan yang batil, tuan-tuan. Taib. Qala, Nabi SAW berhijrah dengan sahabat, tuan-tuan, daripada Mekah ke Madinah. Tuan-tuan, tekanan yang melampau, penindasan yang tidak terperinya daripada Quraisy, tuan-tuan. Maka para sahabat tadi ada yang kaya, ada yang milioner, ada yang banyak kebun, ada yang banyak aset, tuan-tuan, bisnes tengah cantik. Tapi kerana nak menyelamatkan iman, mereka tinggalkan semua itu untuk berhijrah dengan Nabi SAW. Tinggalkan aset semua, harta mereka terpaksa ditinggalkan lah, tuan-tuan. Maka ketika mana Nabi SAW dengan kafilah dagang orang Quraisy yang bawa makanan, banyak stok, banyak barang, tuan-tuan, barang dagangan yang datang daripada Syam, tuan-tuan, dan ketua rombongan kali ini diketuai oleh Abu Sufyan, tuan-tuan. Dan kita fahamlah, ya, memang orang Quraisy ini dia memang berdagang. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Ada musim panas, ada musim sejuk. Dia orang pergi berdagang, tuan, ke Syam, ke Yaman. Ini memang kepakaran tuan-tuan orang Quraisy, tuan-tuan. Taib. Maka datangnya rombongan Abu Sufyan ni, dia bawa 40 rombongan dia lah. Dia ketua Abu Sufyan dengan 40 rombongan dagang dia, tuan-tuan, yang on the way datangnya mereka daripada Syam. Ya. Maka Nabi SAW pun announce kalah kepada sahabat. Ni rombongan Quraisy dah datang ni, bawa harta yang banyak dengan 40 ekor unta mungkin. Seekor unta tu banyak mana boleh isi barang, tuan-tuan. Banyak. Mungkin kalau kamu nak, kata Nabi cadangkan kepada para sahabat, kalau kamu inginkan, jom pergi ambil barang-barang tu. Sebagai itu, sebahagian barang tu hak kamu, yang kita nak ambil gantikan daripada barang-barang yang kamu telah tinggalkan di Mekah dulu, tuan-tuan, kan. Maka tuan-tuan, kita kena fahamkan semua jihad, semua qital, peperangan hanya berlaku di Madinah. Di Mekah sebab Islam tak ada ketuanan, tiada perlembagaan, tak ada. Masa tu di Mekah lain. Sekarang di Madinah, tuan-tuan, ada sedikit kekuatan, dah ada tapak untuk berkuasa, tuan-tuan. Maka mungkin ini peluang untuk Nabi dan para sahabat mengambil semula sebahagian hak mereka yang ditindas, barang mereka yang ditinggalkan di Mekah. Maka setelah menerima cadangan itu, terdapat lebih kurang 300 beberapa belas. Dia tak confirm, tuan. Bid'ata asyar. Tuan, tak confirm. 14 ke, 17 ke, 19 tak confirm berapa bilangan, walaupun yang masyhur kita pegang 313, tuan-tuan. Maka mereka pun pergi menuju ke pinggiran pantai, jalan pantai. Alhamdulillah. Bukan pantai Jolobu dah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, para sahabat, tuan-tuan, dengan Nabi SAW pergi ke kawasan persisiran pantai. Sebab, tuan-tuan, di situlah jalan Badar, ada telaga Badar, ada kawasan yang namanya Badar. Di situlah tempat
Abu Sufyan akan bertapak di situ seketika. Okey, Abu Sufyan pun pandai. Tuan dia donga, ya, dia donga bahawa dia ada spy dia lah. Dia pasang spy dia, tuan. Dia kata bahawa rupanya tentera Islam dah bersedia untuk menawan mereka, merampas barang-barang mereka dan membunuh mereka. Begitulah, dia provokkan begitu sekali. Padahal tadi Nabi SAW dengan sahabat hanya nak ambil barang je. Tak ada isu nak tumpahkan darah, nak berbunuh-bunuh, tak ada. Tak ada perang. Maka tuan, Abu Sufyan ni dia memang pandai lah. Tuan-tuan berpengalaman, ya, menjadi ketua rombongan dagang kafilah ini. Maka dia, tuan-tuan, dah utuskan spy dia namanya Damdam bin Amru. Ya, maka Damdam, tuan-tuan, pergi naik kuda. Kita boleh bayangkan 450 km, tuan-tuan, perjalanan jarak antara Mekah Madinah. Ni daripada Mekah lah ni, daripada Badar, tuan-tuan. Dia orang pergi, Damdam ni pergi bawa berita terus, tak payah WhatsApp, tak payah call, tuan-tuan. Dia orang pergi berkuda, lari copek, tuan-tuan, sampai dia ke Mekah. Dan dia terus, tuan-tuan, sampaikan berita, mesej Abu Sufyan yang ini konon-konon sedang terdesak, dikepung oleh Nabi dan para sahabat akan dibunuh. Mereka akan dibunuh oleh Islam, tentera Islam. Maka, tuan, Abu Jahal pun, tuan-tuan, dia dengan cargas, tuan-tuan, naik atas bumbung Kaabah. Zaman itu main bumbung, mikrofon tak ada, tuan-tuan. Dia panjat atas bumbung Kaabah, tuan-tuan, Abu Jahal. Dia pun bagi khutbah dia, pidato yang bersemangat. Dia kata apa? Help me, tolong cepat, jom kita pergi ke Madinah. Barang-barang kamu semua, kan, sebagian maknanya mungkin ada yang melaburkan modal untuk berdagang, kan. Jadi Abu Sufyan pergilah melabur tadi, pergi ambil barang semua, tuan-tuan. Kalau korang di Mekah ni, kata Abu Jahal, atas tuan-tuan, atas bumbung Kaabah ni, kalau korang tak bantu, korang tak bersedia nak perang Muhammad, habislah korang punya harta semua, habis, bungkus, bankrupt kita. Maka, tuan, dengar pidato Abu Jahal yang berapi-api, tuan-tuan, ya, yang sebagai ketua rombongan pula ni untuk menyerang, untuk bergerak terus ke Madinah, tuan-tuan. Maka mereka pun, tuan-tuan, bergerak ke Madinah, tuan-tuan sekalian. Dan sampai-sampai, tuan-tuan, katanya on the way, tuan-tuan, nak sampai ke Madinah, geng-geng Abu Jahal yang bergerak, tuan-tuan, 1,000 orang lebih ni, tapi dia dengar-dengar berita risikan yang mengatakan bahawa polis kata dah settle, tak ada apa-apa pun, ya. Innal ira, sebenarnya rombongan Abu Sufyan tu dia dah selamat, dia dah pandai, dia ikut jalan pesisiran pantai, dah selamatkan barang-barang dengan 40 geng dia tadi. Dah tak ada apa-apa dah selamat. Tapi, tuan, Abu Jahal kata dah lalang poi, dah siap senjata, tuan-tuan, kita tak akan balik. Kita tak akan balik ke Mekah, melainkan kita nak pastikan kita boleh menang, mengalahkan Muhammad dan tenteranya. Sebab dah standby dengan baju perang mereka, tuan. Dia dah on the way daripada Mekah, dah nak sampai ke Madinah. Sampai berita bahawa barang selamat, Abu Sufyan pun selamat, tak ada apa-apa pun, dia dah selamatkan diri dia. Maka, tuan-tuan, kata Abu Jahal, perang tetap perang. Aku takkan balik ke rumah, takkan balik ke Mekah, melainkan kita mesti buat kenduri besar. Kenduri besar atas kejayaan kita membunuh Muhammad, membunuh kawan-kawan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita mesti mabuk malam ni nanti. Macam mana dah menang lah, meraihkan kemenangan dengan mabuk, cara pesta orang kafir, tuan-tuan, kan. Kita mesti buat konsert. Dia kata, kita akan panggil acik-acik yang pandai nyanyi ni, joget-joget, kita akan buat hiburan, kita akan mabuk, sebab itu tanda kejayaan kita membunuh tentera Islam. Tuan-tuan, biar orang tahu siapa kita ni. Aku ni Abu Jahal, kan dah panjat tadi bumbung Kaabah, dah bagi announcement, dah bagi pidato yang berapi-api. Maka biar dia orang tahu, ya, bahawa Muhammad habuk pun tak dapat. Dah lah tadi plan nak dapatkan barang-barang mereka kononnya, ambil rampasan perang ataupun mengambil barang dagangan, tak berjaya. Bahkan mereka semua kita akan bunuh. Ini, tuan-tuan, perancangan Abu Jahal and the gang, tuan-tuan. Mereka teruskan juga, walaupun sebenarnya tim Abu Sufyan tadi dah selamatkan barang pun, dah tak ada isu dah. Tuan-tuan sekalian, maka di situ Nabi SAW pun meminta pandangan para sahabat. Tuan-tuan, jadi di sini konsep syura, buat berunding, buat berbincang lah, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, Rasulullah, kita kena support apa yang Nabi cadang, kami tak akan komplain. Sayyidina Umar kata, Rasulullah teruskan. Nabi kata jihad, kita jihad. Lawan, tetap lawan.
Datang pula Sayyidina Miqdad bin Amru, ya Rasulullah, kami pun sama juga, apa yang Nabi perintahkan kami sami'na wa ata'na. Tuan-tuan, maka kata Nabi SAW, ya, kata Sayyidina Miqdad, begitu Rasulullah, apa yang Allah perintahkan, on. Fanahnu ma'ak, kami bersamamu hai Rasulullah. Kami bukan geng Bani Israel tadi yang turun ayat yang kelima tu, tuan-tuan. Orang Bani Israel, tuan-tuan, ketika mana ya dia orang cakap dekat Nabi Musa, Bani Israel ni, kalau ajak perang, dia pun kata, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kau pergilah perang, kau bawa lah Tuhan kau, kita orang nak lepak kat sini, kita orang tak nak keluar mana-mana, kita orang nak duduk rumah relax-relax tengok bola final, kau pergilah. Ini tuan-tuan kenyataan Bani Israel. Tak nak dia bersama dengan Nabi Musa. Ini kelompok yang degil, kaum yang engkar kepada Nabi mereka. Tapi tuan-tuan, Sayyidina Miqdad kata, Rasulullah, kami bukan Bani Israel, kami bukan macam tu. Kami akan ikut berjuang bersamamu wahai Rasulullah dengan keberkatan Allah. Maka kalau itulah perintah Allah, kita akan follow saja. Inna ma'akuma muqatilun. Kami akan bersama Allah dan Rasulnya untuk berjihad. Tuan-tuan, maka sehingga tuan-tuan, kenyataan Sayyidina Miqdad ini cukup hebat, cukup gagah dan mulia, tuan-tuan, berani. Dia kata, demi Allah, wahai Rasulullah, demi Tuhan yang membangkitkan kau dengan kebenaran, kalau kau bawa kami pergi Barkil Rimat, contohnya ke Yaman, ke mana pun Rasulullah arahkan kami, pasti kami akan akur sahaja. Ini janji setia, bai'ah sahabat terhadap Nabi SAW. Okey, 3 sahabat muhajirin dah bersuara. Yang Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Miqdad, tuan-tuan. Maka Nabi SAW kata, okey, terima kasih, satu sokongan yang padu, bagus. Maka, ya, kata tuan-tuan, sahabat Ansar pun begitu juga. Fatamannaina ma'asyiral Ansar an qulna kama qala al-Miqdad. Dan kami pun harapkan geng-geng Ansar dapat juga mengambil pendekatan, bersetuju dengan cadangan Sayyidina Miqdad dan sahabat-sahabat muhajirin tadi. Tapi Nabi, tuan-tuan, nakkan lebih jelas. Maka Nabi kata, lagi-lagi ada pandangan lain tak? Asyiru alayya ayuhan nas. Tolong bagi pandangan lain. Maksudnya Nabi nakkan daripada mulut orang Ansar sendiri yang bercakap. Dan kan, sebab orang Ansar kena ingat, dulu kita dah ada bai'ah Aqabah, kita dah berjanji setia akan bantu Nabi, akan nusrah, akan mempertahankan Islam, dan kita mempertahankan Madinah. Tetapi sekarang ni Badar ni dia dah keluar sikit daripada sempadan Madinah. Apakah korang akan setia dengan janji tu walaupun peperangan tu berlaku di sempadan, bukan dalam kawasan Madinah, kota Madinah? Maka tuan, Nabi bimbang nanti orang Ansar tak ikut, tak nak support, tak bersama dalam peperangan ini. Tapi tuan-tuan, jaguh Ansar, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad ni KJKKK lah, penghulu, tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'az ni, tuan-tuan, seorang sahabat yang mulia, pemimpin yang hebat. Kalau Sayyidina Sa'ad datang, Nabi suruh bangun, semua bangun, hormat Sa'ad, Sa'ad pemimpin kamu. Itu, tuan-tuan, dalil kata boleh bangun untuk pemimpin. Tapi kenapa Nabi, kalau Nabi datang, Nabi tak suka orang bangun? Itu tawaduk Nabi SAW. Tapi tak patutlah kalau Nabi datang, sahabat tak bangun. Sayyidina Hasan bin Thabit pernah tegur, alangkah sia-sianya, alangkah tak cerdiknya orang melihat cahaya yang mulia ni datang, dia tak muliakan, tak menghormati. Tuan-tuan, kita cerita tentang Sayyidina Sa'ad yang wafatnya, syahidnya Sayyidina Sa'ad, tuan, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, maka mewakili kaum Ansar, Sayyidina Sa'ad Al-Ansari, tuan-tuan. Maka dia kata, Rasulullah, pasti dan pasti kami telah beriman. Kami membenarkan apa yang Nabi bawa. Kami dah saksikan apa kebenaran yang Nabi bawa, ya, dan kami dah berjanjikan, kita kan ada MOU, kita dah bersetuju, kami akan backup, kami ni sami'na wa ata'na, kami akan ikut sahaja apa perintah Nabi SAW. Seperti mana geng-geng sahabat-sahabat di kalangan muhajirin tadi, tuan. Rasulullah teruskan, ya, kalau Nabi suruh kami berondam dalam lautan, kami akan berondam. Itu yang kalau orang bercinta tu kan, genggam apa, bara api sanggup kau genggam lah. Tuan-tuan, apa lautan api lah sanggup kau renang lah kan. Itu membongak semua tu, membohongnya. Ini betul-betul cinta, tuan-tuan. Ini memang cinta Islam, ni real punya. Sahabat cerita memang bukan membongak, bukan cerita-cerita bahasa-bahasa basi, tak ada. Memang betul-betul Rasulullah, kalau Rasulullah kata berondam, terjun laut, kami akan terjun untuk jihad. Demi jihad, kami akan seberang apa sahaja, kami akan sanggup renangi apa sahaja untuk kami. Dan orang Ansar tidak akan ada yang ponteng, yang culas, yang tak terlibat dalam peperangan ini, wahai Rasulullah.
Tuan-tuan kami akan tabah, cekal, benar, kami takkan lari, tuan-tuan, kami akan menggembirakan kamu wahai Rasulullah SAW. Maka fasir bina ala barakatillah, ini kata-kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Tuan-tuan ingat Sa'ad bin Mu'az ni hebat, sahabat yang hebat. Kata Syekh Nuruddin dalam satu kuliah beliau, dia kata sapu tangan Sa'ad itu lebih besar daripada nilai syurga. Tuan-tuan, itu besarnya iman Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Ada hadisnya, tuan-tuan maka begitulah wahai Rasulullah, jom, apa yang Nabi perintahkan kami akan akur, kami akan ikut. Maka Nabi lagi bertambah semangat, Nabi gembira dengan cadangan dan ucapan pidato Sayyidina Sa'ad, tuan-tuan sekalian. Maka Nabi pun ungkapkan siru ala barakatillah. Ini perkataan yang bagus kita guna, tuan-tuan. Berjalanlah kita menggunakan keberkatan Allah. Ni geng-geng sahah kita mulakan dulu nanti. Nak start projek korban terbenggalai, tak boleh buat, kita hantar je kat tempat lain mana yang boleh buat, mereka yang uruskan. InsyaAllah pahala sampai, tuan-tuan. Kita akan guna apa? Siru ala barakatillah. Jom kita on program ni. Jalan sahaja. InsyaAllah keberkatan Allah bersama kita. Siru ala barakatillah. Ini hadis Nabi SAW. Memberikan respon terhadap ucapan-ucapan wakil qabilah Muhajirin dan Ansar. Nabi kata siru ala barakatillah, respon terhadap perkataan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az tadi. Tuan-tuan bergembiralah kalian, kata Nabi SAW. Maka ingat, kita akan ada dua tim. Kita berdepan dengan dua sebenarnya. Satu dipanggil Ir. Apa Ir? Ir ni rombongan dagangan tadi daripada Syam. Geng Abu Sufyan dengan 40 rombongan tadi. Dan ingat, kita juga ada Nafir yang on the way datang daripada Mekah. Geng yang panjat atas bubung Kaabah tadi, iaitu diketuai oleh Abu Jahal, akan bawa senjata, akan serang kita. Tuan-tuan maka di situlah, tuan-tuan, menurut tafsir Ibnu Katsir yang diambil daripada riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu sedikit gambaran, tuan-tuan, tentang Badar. Walaupun ceritanya tuan-tuan kena rujuk lebih lengkap dalam fiqh sirah. Syekh Buti ada cerita lah, tuan, tentang telaga, tentang tentera nanti yang mati tu macam mana nak buat, bagaimana cadangan Sayyidina Umar, tu lebih detail lah cerita, tuan-tuan. Sistem syura ini lebih detail, tapi saya tak sempat lah nak cerita benda tu. Okey, jom tafsir, tuan-tuan, ayat 5. Tuan-tuan Taib, qala, surah apa? 242, tuan-tuan Sesungguhnya keadaan sahabat yang mungkin sedikit kurang bersetuju. Ada seorang dua yang tak berapa setuju, tuan-tuan. Kaedah apa semalam? Anfal yang diberi sama rata. Begitu juga, tuan, sebagian sahabat pun ada juga yang tak bersetuju, kena keluar pergi perang. Tuan-tuan ya, tuan-tuan. Maka tetapi sebenarnya cerita agihan rampasan perang ni telah diputuskan oleh Allah, diserahkan kepada Nabi SAW. Dan cerita Nabi keluar rumah ni, tuan, keluar untuk berjihad ni pun, nak pergi ke Badar ni pun, tuan-tuan, perintah Allah Ta'ala yang hak juga. Yang pasti ada apa? Hikmah yang tersirat. Tuan-tuan walaupun tadi ada yang karihun, yakrahun, tak setuju, kurang berkenan, tuan-tuan. Kenapa? Tak berkenan kerana mereka masih belum ada persediaan. Tuan-tuan ya, maka tuan-tuan sekalian, mereka tak berkenan. Ada 2 poin di sini, kata Syekh Wahbah, tuan-tuan. Satu, kalau kita kata mereka kurang berkenan, yang pertama atas isu pengagihan anfal yang sama rata. Maknanya orang muda kata kami lagi patut lebih banyak dapat, sebab kita yang perang. Yang angkel-angkel ni duduk keliling Nabi je, duduk jaga bendera je. Tak adalah perang. So, yang akan mati nanti kami. Jadi kumpulan remaja ni, tuan-tuan, kurang bersetuju lah. Ya, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, mereka juga tak bersetuju untuk berdepan dengan tentera Quraisy. Tuan-tuan sebab tadi plan asal nak ambil barang daripada yang geng Syam datang. Geng Abu Sufyan yang bawa barang daripada Syam. Rupanya kena perang, tuan-tuan. Ya. Maka di sinilah, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak membongkar, menyingkap hikmah yang maha hebat. Perancangan manusia dia takut. Kita, tuan-tuan, kita nampak mati kita kata ini tak boleh pergi, ni cannot go ni. Kan? Manusia dipikir-pikir, tuan, ini tak boleh. Kan? Tetapi sebenarnya perancangan Allah Ta'ala, tuan, Allah ajar Nabi SAW benda yang lebih besar, wawasan yang lebih jauh, tuan-tuan. Kejayaan yang, sebab kita kena faham, tuan, dekat Badar ni semua pembesar-pembesar Quraisy semua turun. Dan semua mati. Memang KO lah sebenarnya. Tuan-tuan walaupun peperangan yang sulung,
313 lawan 1000 lebih tuan-tuan, monang. Maka Allah tak nak tuan-tuan sekadar ambil barang je, barang-barang kafilah daripada Syam itu sikit je nilai dia. Kita nak benda yang lebih besar kesan dia, mengangkat martabat dan maruah agama, maka biarlah berperang walaupun tentera Islam ketika tak pun bersedia dan jumlah yang sangat minimum tuan-tuan. Okey, baik. Ya. Maka tuan-tuan, itu diceritakan tentang bagaimana konsep ataupun hikmah yang tersirat di sebalik peperangan tersebut tuan-tuan, apa yang dirancang lain dan berlaku perkara yang sebaliknya tuan-tuan. Okey, baik. Maka tuan-tuan sekalian, kita kata tadi ada geng yang namanya Nafir. Nafir ni maksudnya merujuk kepada Kak Siti Aminah, barakatillah, harta tu pakai ta marbutah, jangan pakai ta ta'nis, pakai ta marbutah, barakatillah. Okey tuan-tuan, orang Nafir ni iaitu yang datang daripada Mekah tadi, punya cergas, dom-dom sampai ke Mekah tuan-tuan, bagi mesej kepada Abu Jahal tu panjat Kaabah, bagi pengumuman, dan mereka terus bergegas datang ke Badar tuan-tuan. Ya. Ini kumpulan yang namanya Nafir. Sahabat tak nak berdepan dengan yang ini. Sahabat Nabi nak berdepan dengan yang Ir tadi sebab tak payah perang. Jumpa bundi-bundi ambil barang. Macam tu je lah. Tuan-tuan ini dia. Tetapi tuan-tuan, tentera musuh memang jauh lebih bersedia. Mereka memang nak perang. Memang dahagakan darah umat Islam tuan-tuan. Ya, dan mereka sebab itulah timbul keraguan di kalangan sahabat. Takut Rasulullah memang mati ni Rasulullah. Tuan-tuan maka kita kalau pergi ni memang mati ni, tak ada harapan ni, kita berapa ratus ya. Ini tuan-tuan keraguan sahabat, kurang yakinnya mereka tuan-tuan. Logiknya logik begitulah. Tuan-tuan Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki bahawa Allah dah janji korang mesti menang punya. Ya, jangan gentar, jangan takut, kemenangan akan berpihak kepada umat Islam. Itu yang Nabi SAW sampaikan tuan-tuan. Sebab dalam kupasan ini dikata Prof Wahbah, kalau ikut logik memang kalah lah. Tapi tuan, kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala-galanya. Di sini kita kena faham konsep kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa kumpulan yang sedikit boleh menewaskan kumpulan yang besar. Tuan-tuan nampak macam sekolah kampung ni macam tak ada apa-apa. Nak bandingkan Selama Ponoh tuan-tuan. Sekolah kampung, makmal komputer tak ada, padang bola tak ada. Sekolah agama rakyat dululah, zaman-zaman saya sekolah Teluk Komang dulu. Tahun 90-an tuan-tuan. Yang sebelum tu lagi parah lah kan, 80-an, 70-an lagi teruk lah kan. Itulah 3 bilik darjah, itulah segala-gala harapan bangsa dan negara, itulah kesopanan dan kesesuaian. Mana ada padang, mana ada makmal, mana ada cikgu, mana apa. Semua cikgu kontrak kan, 2 bulan datang, berhenti 3 bulan tukar. Kan, kalau ikut sekolah kampung, tuan-tuan, tak logik lah dia dapat cemerlang. Tapi kadang-kadang yang kampung tu pula lebih power lagi daripada Selama Ponoh. Logiknya tuan-tuan, budak kampung tak adalah best benar daripada budak-budak yang terlatih, yang dapat segala sponsor, segala dukungan. Tapi yang duduk kampung tu boleh jadi lebih hebat. Dari sudut bacaan kita, tuan-tuan, memang kalah lah. Kan, tak boleh menang. Tapi tuan, perancangan Allah Ta'ala, apa yang Allah janjikan pasti benar. Tuan-tuan maka Allah kata, ingat ya, kemenangan akan berpihak kepada kamu. Jangan takut, walaupun sebahagian dah goyang, takut mati. Jangan takut ya. Kamu tadi tak nak pergi perang, kamu nak berdepan dengan geng-geng bawa barang je yang tak ada senjata. Jangan takut. Tuan-tuan jangan takut, kata Allah kepada Nabi dan para sahabat. Kemenangan pasti Allah berikan kepada kamu. Tujuannya apa tuan-tuan? Iaitu Allah inginkan menzahirkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Kerana tuan-tuan, dalam peperangan Badar, ketika Nabi beristighatsah, merintih dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ayat esok kita akan bincangkan istighatsah, maka memang turun para malaikatul kiram yang membantu tuan-tuan perjuangan tentera Islam yang kecil, jumlah yang lemah tuan-tuan, tapi dengan bantuan Allah melalui perantaraan para malaikatul kiram, maka tuan-tuan memang musnah tentera musuh. Tuan-tuan, hilang taring mereka tuan-tuan. Tadi nak pesta konon. Tadi tuan-tuan nak meraihkan kejayaan mereka dengan mabuk, dengan nyanyian artis, gelek-gelek sebagainya. Tapi mereka yang tergolek tuan-tuan, semuanya mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perancangan Allah pasti berlaku, kata Syekh Wahbah. Tuan-tuan, apa yang Allah plan pasti berlaku. Tak ada siapa yang boleh menghalang tuan-tuan. Iradah Allah tuan-tuan.
Qudrah Allah Ta'ala, tak ada apa yang boleh menghalangnya. Ya, walaupun logik tadi lain bacaan kita tuan-tuan, tetapi apa yang Allah putuskan itulah yang pasti berlaku kepada para sahabat, meraih kejayaan tuan-tuan, untuk Allah angkat Islam, untuk Allah batalkan, hilangkan tuan-tuan perkara-perkara kebatilan, kesyirikan, kekufuran tuan-tuan. Maka orang mujrimun ni orang pesalah-pesalah, walau karihal mujrimun, ataupun bagaimana ayat tadi Allah sebut, ya, Allah sebut tuan-tuan, ya, walau karihal mujrimun, kan dalam takbir raya kita sebut walau karihal kafirun. Dia tak suka ke suka, itu kau punya pasal lah, kan. Korang akan kalah kerana tadi korang memang begitu confident nak bunuh Nabi dengan tentera kau yang lengkap bersenjata. Kau memang kalahkan para tentera Islam yang dianggap lemah. Tapi tuan, rupanya sebaliknya berlaku, kerana datangnya bantuan para malaikat tuan-tuan untuk membunuh, tuan-tuan, memusnahkan tentera-tentera kufar, tuan-tuan. Itulah diceritakan benda yang hak tuan-tuan pasti berlaku, tuan-tuan. Dan kita akan tengok bagaimana dalam lanjutan perang Badar ni tuan, pengajaran-pengajaran yang begitu hebat, tuan-tuan, mukjizat-mukjizat yang agung yang berlaku kepada Nabi SAW, tuan. Ini semua dalam berlaku pada perang Badar. Perang Badar tuan, bulan Ramadan, kan. Sebab tu kalau perasan, kalau masjid yang prihatin tuan-tuan, sebahagian dia sambut 2 dalam 1, 17 Ramadan. Apa dia 17 Ramadan tuan-tuan? 17 Ramadan kita sambut nuzul Quran dengan Ghazwah Badar Kubra. Peperangan Badar Kubra ni juga kita sambut sekali, kan. Sebab ada pengajaran yang besar. Saya rujuk tuan-tuan sikit dalam atlas. Sila lihat dengan terbalik, tuan, kan. Tuan-tuan, dalam atlas ni saya tengok Prof Dr. Syauqi Abu Khalil, dia buat tuan-tuan sedikit gambaran, saya terjemahkan. Dia sebutkan memang geng-geng Abu Sufyan dan Abu Jahal tadi dah dapat kumpul dekat kawasan Badar. Badar ini ada perigi, dan perigi itulah tempat dihumban jenazah mereka tuan, ramai-ramai nanti, ya. Dan tentera yang terlibat di situ, ada tentera daripada Miqdad tadi yang juga berpidato untuk support cadangan Nabi SAW untuk terus berjuang, walaupun kita tak bersedia, walaupun kita punya senjata tak lengkap. Miqdad ada tentera berkuda, Sayyidina Zubair bin Awam pun ada tentera berkuda, dia ada pimpin tentera berkuda, tuan-tuan. Ada pertemuan one by one, dipanggil Mubarazah. Antaranya Sayyidina Ali dapat bunuh Al-Walid, Sayyidina Ubaidah dapat bunuh Syaibah, Sayyidina Hamzah dapat bunuh Utbah. Ini ketua-ketua tentera musyrikin ni semua mati, tuan-tuan. Dan peperangan berlangsung, tuan-tuan, ya, di Badar tersebut. Dan itulah, tuan-tuan, sahabat Nabi berkubu di kebun, tuan-tuan, kawasan kebun Tamar, dan mereka mencadangkan untuk dekat dengan sumber air, dengan perigi. Tuan-tuan, ini cadangan syura yang dilangsungkan oleh para sahabat, yang dicadangkan oleh sahabat, dan Nabi bersetuju dengan cadangan itu, tuan-tuan. Maka itulah matinya, ramainya yang mati dan ramainya yang ditawan, tuan-tuan, dalam perang ini. Ini sedikit sebanyak yang kita cuba nak faham, tuan-tuan. Dan antara fiqh, sebagai penutup pengajian pagi ini, apa dia panduan kita, tuan-tuan? Apa yang boleh kita pelajari daripada 4 ayat yang kita belajar pada pagi yang berkat ini, tuan-tuan? InsyaAllah ayat 5, 6, 7 dan 8, 4 ayat ni membicarakan antaranya satu, kebaikan dan maslahah itu, tuan-tuan, bukan muslihat. Muslihat ni biasa kita baca jahat lah, kan. Maslahah kebaikan, kan. Sebab tu dia ada dalam fiqh kita, sumber hukum dipanggil masalihul mursalah, masalih, kebaikan, tuan-tuan. Kebaikan itu sebenarnya letaknya pada apakah kebaikan itu letak pada perintah Allah, bukan pada sudut pandang akal kita yang cetek, tuan-tuan. Maknanya bagi kita ini elok, tapi sebenarnya Allah kata tak elok, kan. Allah kata orang perempuan tutup aurat, contohnya. Orang lelaki jangan pakai sutera, jangan pakai omeh. Pada manusia kata, alah, nampaklah cantik sikit, macam macho sikit. Lelaki pakai apa, pakai golang kau, pakai subang, nampaklah macho sikit, orang fikir macam tu. Padahal omeh tu, tuan-tuan, dia dari sudut saintifik dia, untuk orang lelaki kalau pakai dia akan matikan sel apa benda lah, kan. Maknanya apa yang Allah kata tak elok tu tak elok lah. Dia ada kajian dia. Kalau kata benda tu elok, elok lah. Jadi bukan pada akal kita, tuan-tuan, tetapi pada apa yang diputuskan oleh syarak, apa yang dibawa oleh wahyu, tuan-tuan,
Itu yang sebenarnya yang menentukan manfaat dan mudarat. Bukan akal kita tuan, kadang-kadang pertimbangan kita ni dia mereng sikit. Sebab tu Imam Syafi'i kata apa? Kama anna lil aini haddan yantahi ilaih wa anna al aqla haddan yantahi ilaih. Kata Imam Syafi'i, mata kita ni pun terbatas. Saya boleh tengok dalam library saya ni je. Tuan dalam setakat ini je saya boleh pandang tuan. Lepas ke dinding, ke depan pagar tu saya tak tahu apa benda berlaku. Itu juga akal tuan, dia boleh pandang sesuatu sudut, beberapa perkara, basar kita yang terbatas. Tuan-tuan. Tapi kalau basirah kita, dia mungkin boleh tembus. Pandangan mata hati kita mungkin kuat. Tuan-tuan. Itu beza dia. Maka manfaat mudarat tu kita mesti rujuk kepada panduan hukum. Kalau kata halal, bismillah. Kalau kata haram, tinggalkan. Itu dia tuan-tuan panduan yang patut. Sahabat tadi kata, perang memang mati ni. Mati kita kalau perang ni. Tak. Allah kata, kalau dah Allah setuju, dah itu Nabi punya cadangan, ikut je lah. Mesti baik. Mesti ada kemenangan kepada umat Islam. Poin yang kedua tuan-tuan, yang kerap kita ulang selalu bahawa kita ni hamba Allah. Tuan-tuan, Allah sebut dalam pandangan kita ni, yang kita berpegang dengan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah tuan-tuan, perbuatan kita tuan-tuan merupakan takdir dan keputusan Allah. Perbuatan kita ni, saya bercakap, tuan-tuan mendongak, ada jemaah yang menaib, Haji Hazimah kata Alhamdulillah, semua ni merupakan perbuatan daripada Allah Ta'ala juga. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Quran ni, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq. Allah keluarkan kamu daripada rumahmu. Siapa yang keluarkan? Allah. Allah yang merancang berlakunya peperangan Badar. Siapa? Allah. Jadi semua kita tuan-tuan, perbuatan kita ni tertakluk dengan segala yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tuan-tuan jadi bukan Nabi pandai-pandai tuan-tuan, tetapi semua itu keputusan Allah. Kita buat tuan-tuan yang baik, Allah. Sebaliknya juga tuan-tuan, hakikatnya Allah. Yang baik kita cakap Alhamdulillah. Kalau yang kurang baik tuan-tuan, kita kata Astaghfirullah. Itu nafsu kita. Walaupun hakikatnya tuan-tuan, perkara itu daripada Allah. Ini yang membezakan kita dengan geng Mu'tazilah. Tuan-tuan, kita faham metod orang Mu'tazilah ni, dia mengutamakan akal. Ini geng-geng sisters Islam, kesamarataan. Tuan-tuan, ini geng-geng ini yang muncul tuan-tuan untuk mengatakan tak ada. Dia akan ada Mu'tazilah, dan kita pun dah baca tuan-tuan Qadariyah dengan Jabariyah. Qadariyah ni tuan-tuan, Allah tak ada kuasa pun dengan kita. Kita buat ni kita punya. Allah tak ada kena-mengena. Kurang ajar. Ada tuan-tuan lagi satu Jabariyah. Jabariyah ni pula untuk biarlah. Tak boleh apa dah. Kenapa ni COVID pun tikam nombor ekor. COVID ke tak COVID ke, judi tetap judi. On tetap on kata. Buat macam mana? On judi bola. Buat macam mana? Ini semua ketentuan Allah Ta'ala dah tertulis. Dia buat maksiat, dia sandarkan kepada Allah Ta'ala. Ini semua tak betul tuan. Maka kita umat Islam yang berpegang Ahli Sunnah wal Jamaah, apa yang disampaikan di sini tuan-tuan, yang saya nak simpulkan, iaitu Allahumma salli alaihi wasallam tuan, kita kena ingat, kita ni tuan, semua perbuatan kita telah tertulis, telah ada qada dan qadarnya tuan-tuan. Dah ada siap semua dah. Tetapi sebagai makhluk yang tak tahu rahsia Tuhan, kita buat kerja kita. Kita buat kerja hamba. Jangan buat kerja Tuhan. Buat kerja hamba tuan. Kerja hamba tadi Allah kata buat. Allah kata tinggal. Itu kerja hamba. Yang lain tuan-tuan kita tak tahu. Itu kerja Allah. Rahsia langit kita tak tahu. Apa yang tertulis pada Lauh Mahfuz kita tak tahu. Apakah kita ni ahli syurga, amin ya Rab, ataupun na'udzubillah sebaliknya, dicampak ke tempat lembah yang hina. Kita tak tahu benda itu. Tapi kita buat tuan-tuan jalan-jalan yang melorongkan kita ke syurga Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala tu dekat dengan orang yang ihsan, yang berbuat ihsan. Dan saya doakan adik saya ihsan, sepupu saya sihat cepat segera insya-Allah, amin. Dan semua yang ada musibah, yang ditipu penyakit tuan-tuan, dengan berkat suratul Anfal pagi ni insya-Allah tuan-tuan. Maka cuba tengok tuan-tuan, Ahli Sunnah wal Jamaah nak fahamkan kita ni, kita buat kerja hamba, bukan buat kerja Tuhan. Geng-geng yang tuan-tuan yang 72 kumpulan itu, dia mulalah nak ambil kerja Tuhan. Antara contoh tuan-tuan, kita buat kerja Tuhan, kita cari salah orang, kita nak mengkafirkan orang, nak membid'ahkan orang, itu kerja kita. Itu tak betul tuan-tuan. Kita buat kerja kita, redha dengan keputusan Allah tuan, itu hamba. Kerja hamba adalah redha. Tuan-tuan, kita dengan redhanya kita, Allah memberikan keredaan kepada kita tuan-tuan. Itu dia maksud apa yang kita nak faham, kama akhraja rabbuka min baitika bil haqq. Tuan-tuan, ini yang perlu kita faham bersama. Konsep kita dengan semua puak-puak yang sesat ahli bid'ah itu, Mu'tazilah khususnya,
Syiah khususnya tuan-tuan, Khawarij khususnya, Jabariyah Qadri dan seumpama mereka tuan-tuan, ini semua ke laut. Oh ya, semua tak betul. Maka kita faham tuan-tuan apa yang dihuraikan oleh fahaman ahli sunnah wal jamaah. Tak ada kita tuan-tuan nak mengaji makrifat semalam hakikat, jangan ikut cara lepat. Jangan ikut tuan-tuan main bantai tuan-tuan, tak boleh. Kena ikut jalan syariat, tarikat, baru sampai kepada hakikat dan makrifat. Itu jalan hamba. Jangan baca hakikat tuan-tuan, sebab tanpa jalan syariat itu kita tak boleh faham tuan-tuan apa perkara yang kita nak fahami tuan-tuan, kerana benda hakikat ni kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Kita jangan ambil faham Mu'tazilah dan seumpama mereka tuan-tuan. Antara poin yang boleh kita pelajari tuan-tuan daripada perbincangan pagi ni yang ketiga, benda yang benar, benda yang hak akan hak, kekal hak benar selama-lamanya tuan-tuan. Tetapi kalau kita semua diam, tak ada yang bersuara tuan-tuan, saya percayalah yang bersuara tentang SOP masjid, saya percaya jemaah kita yang mungkin nakkan korban dijalankan, mereka berniat baik. Okay? Bukan nak kata nak jadi buruh, nak melawan kerajaan, bukan. Tapi kita memberi pandangan mengikut saluran tuan-tuan. Itu ya, sebab apa? Mungkin pada pandangan tuan-tuan, inilah hak yang mesti saya tegakkan. Kan? Tetapi janganlah tuan-tuan overbonar pula, mengkapikan, meyahudikan pengarah jabatan agama, menyalahkan Datuk Mufti, mengkondemkan JAKIM. Kita tak ada kajian kita tuan-tuan. Kita orang awam tak tahu apa benda yang sebenar berlaku. Ya, jadi kita tak payah kondem. Kita boleh bagi cadangan tuan-tuan, nak penambahbaikan itu perlu. Memang JAKIM pun tuan ada benda-benda yang, dari Jabatan Mufti pun ada benda-benda yang kita nak review balik, nak perbaiki, nak kemas kini, memang perlulah. Tapi bukan makna tuan-tuan nak boleh nak sembrono saja, nak belasah dan sebagainya. Maksud saya ialah kita ada idea, kita ada pandangan, boleh kita sampaikan kerana masing-masing berniat nak menyampaikan yang hak. Kerana perkara yang hak ni, kalau semua ulama diam, semua ontok, maka tuan-tuan, Quran tidak akan dapat bertahan tuan-tuan. Kalau ulama tak ada macam Imam Ahmad bin Hanbal yang mempertahankan keturunan keaslian Quran tuan-tuan, mengatakan Quran itu kalamullah, semua ikut mufti-mufti yang lain ontok senyap. Ya. Sayyidina Imam Ahmad dah kena masuk penjara, dah kena bodah, khalifah sini yang pukul dia tuan-tuan. Maka Imam Ahmad dia tak berdiam, dia suarakan ini hak. Kau nak apa kau buat, aku akan. Maka tuan, benda hak ni kena cakap tuan-tuan. Benda hak ni tuan kena disampaikan. Maka doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kami benda hak tu hak dan kami nak ikut yang hak. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami yang batil itu batil dan kami nak jauh daripada kebatilan. Itu doa kita tuan-tuan. Ya, jadi yang hak tu kekal hak tuan-tuan. Islam itulah agama yang memimpin, agama yang benar tuan-tuan, yang perlu kita support. Inilah hidup mati kita tuan-tuan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah tuan-tuan kehidupan kita mudah-mudahan tuan-tuan. Dan yang keempat, kebatilan tidak akan kekal, akan dicabut daripada akar umbinya, istiqsal. Kan? Yang kaum kafir itulah, kita daripada atas Kaabah berikrar akan membunuh Muhammad dan tenteranya, sahabatnya yang kecil, yang ketot, yang sikit tu. Tak dapat dah. Kekufuran tuan-tuan akan berakhir, tetapi dengan syarat kebenaran mesti berani disuarakan, mesti berani disebarluaskan tuan-tuan. Dan poin yang kelima, kata Syekhuna Prof. Wahbah Zuhaili radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala, tuan-tuan, Allah berkehendak, tuan-tuan, Allah sengaja nak susun di Badar itu tuan-tuan, ya, iaitu Allah himpunkan tentera Islam yang kerdil, yang sedikit 313 dengan kaum kafir yang 3 kali ganda lebih banyak tuan-tuan, ya. Dan mereka terlatih, mereka cukup alat senjata perang semua komplit set tuan-tuan. Tapi Allah kata tak, agama kufur akan tinggal, akan hilang. Allah akan angkat tuan-tuan, akan nyatakan tuan-tuan agama Allah Ta'ala tuan-tuan, untuk dikembangkan, untuk ditadbir, untuk diuruskan tuan-tuan. Maka itulah tuan-tuan, kena faham tadi konsep tuan-tuan. Kita fikir lain dan ada benda yang kita tak suka, tapi tuan-tuan Allah suka. Kutiba alaikumul qital. Buku surat apa tu? Last 246. Tuan-tuan tengok buku surat 246. Allah perintahkan kamu, Allah wajibkan kamu berperang. Kan? Wa huwa kurhul lakum. Kamu tak suka perang. Kan? Tapi Allah sebut wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin saja kau tak suka, tapi benda tu lah yang elok. Kan? Kalau nafsu kita tak berkenan pun, kan, tak suka pun nak buat itu, nak perintahnya, tak suka tuan-tuan. Tapi mungkin yang kamu benci itu yang elok.
Wa asa an tuhibbu syai'a. Mungkin kau suka, tuan-tuan, tapi benda yang kau suka tu wahwa syarrul lakum, benda tu tak elok. Yang tahu siapa hakikatnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tak tahu, tuan-tuan. Maka kebenaran, tuan-tuan, mesti kita minta hidayah, petunjuk itu daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Dan poin yang terakhir, Bang Syafi'i, Bilal kita, poin yang akhir, ayat ini juga menunjukkan bahawa harus keluar perang untuk mendapatkan anfal ghanimah. Kerana berperang merupakan, kalau menang, maka harta rampasan itu dianggap yang halal. Tuan-tuan, perkara yang halal yang boleh kita peroleh secara halal, tuan-tuan. Ini merupakan janji Allah Ta'ala, sama ada berdepan dengan tentera dagang Ir Abu Sufyan ataupun Nafir Abu Jahal, semua, tuan-tuan, harta itu dia telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala untuk diperoleh oleh tentera Islam, tuan-tuan. Sebab itu antara kerja halal, kerja yang haram tu scammer lah. Itu memang haram 18 kali ganda lah, membohong, menipu orang je kan. Tuan-tuan, scammer ni haji umrah pun dia tipu. Mana dia buka pintu haji umrah, dia buat iklan, dia kata dia boleh buat juga haji lah, haji. Dia boleh buat juga badal haji, apa benda lah. Kan, tuan-tuan kan? Haji kita kata tak buka. Dia kata dia akan datang daripada Malaysia tapi kena bayar lebih sikit. Dia akan pergi daripada rombongan Malaysia. Pembohong. Tuan-tuan kan? Depan Kaabah pun membohong. Depan maqam Nabi SAW pun pembohong, tuan-tuan. Ini kalau orang dah kaki scammer, tuan-tuan, auzubillah min zalik, itulah menipu kerja dia kan. Tak kira tempat, tak kira masa. Tuan-tuan tapi, tuan-tuan, ada banyak kerja yang sumber halal. Antara yang orang terlepas pandang, tuan-tuan, yang disebut oleh Imam Nawawi, Atyabul Makasib, antaranya lah kerja buat badal haji dan umrah. Itu kerja yang mulia, antara sumber rezeki yang paling hebat. Ramailah masuklah ramai kawan-kawan kita yang terlibat jadi travel agent, tuan-tuan, untuk umrah dan haji. Kalau kerjanya lurus, kerjanya benar, profesional, committed, maka itu sumber yang halal, yang bagus sumber itu, kata Imam Nawawi, tuan-tuan. Buatkan badal untuk orang, mengambil upah itu upah yang halal, kan, tuan-tuan kan. Jadi buat kerja yang baik-baik, tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah akak-akak abang-abang yang ada gaji ni pun, yang masih makan pencen ni, walaupun COVID, kerajaan masih bayar lagi, tuan-tuan, gaji masih berjalan, maka banyak-banyak infak, salurkan kepada mereka yang perlu. Sumber, tuan-tuan, dah halal lah, salurkan juga kepada mereka yang memerlukan, tuan-tuan. Okey, alhamdulillah, kita jumpa esok, tuan-tuan. Istighathah, tuan-tuan, dan madad pada esok, InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum, maaf, tuan-tuan. Kita jumpa esok insyaAllah. Terima kasih semua, syukran.